Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan mulia. Pagi ni saya nak berceloteh pasal masalah gastrik, GERD dan angin. Sebab saya didatangi ataupun mendapatilah ramai orang gastrik dan angin ni. Dia dah betul lah cara rawatan, nak jaga makanan, diet dia. Maksudnya dia ada kesedaran dan buat tindakan, cari info, maklumat dan buat tindakan untuk membetulkan diet dia, pemakanan dia. Dan ada tu yang ambil suplemen dan ambil herba-herba, herba tertentu atau suplemen yang ada jual di pasaran, yang ada banyak testimoni lah. Walaupun demikian, masih ada dan ramai juga yang mengalami gastrik berpanjangan, masih lagi mengalami penyakit gastrik dan angin yang berpanjangan. Dia dah improve, dia dah amal pemakanan yang mengikut pandangan dia dan daripada pandangan grup ataupun daripada pembacaan dia, daripada pandangan doktor-doktor juga, cakap daripada doktor, perbincangan doktor. Jadi dia dah amal lah, amal makanan yang baik. Maksudnya dia mengelak makanan-makanan yang diproses, makanan yang highly refined, processed foods, kan. Banyak mengambil sayuran buah-buahan, dah kurangkan makan makanan yang ada bahan pewarna, perasa tiruan, pemanis tiruan, Tetapi malangnya, Masya Allah, selepas berapa lama, selepas dia merasai kebaikan, improvement tu, tentang simptom-simptom gastrik, GERD, angin, anxiety, panic attack, debah, sesak nafas, semua tu, selepas satu tempoh masa, simptom tu datang balik dan malah semakin teruk, makin lemah. Badan dia makin susut pula, berat dia semakin turun, makin turun 5 kilo, 10 kilo gitu kan. Jadi ini semua menjadi tanda tanya kepada pesakit-pesakit gastrik dan GERD, dan dia dah jadi confused, tak tahu apa nak buat dan nak refer kepada siapa, kan. Ni yang kita nak bincangkan, macam mana boleh jadi perkara begini, kan. Padahal dia dah tukar kepada diet yang lebih sihat dan mengambil suplemen yang bagus lah, yang bagus. Makanan-makanan berfungsi, produk-produk makanan berfungsi, suplemen macam-macam. Jadi perkara ni agak mengelirukan dan membuatkan ramai pesakit, ramai juga pesakit-pesakit yang tak tahu apa nak buat lah, nak rujuk kepada siapa, kan. Okay, saya dah meneliti perkara ni dah sekian lama dan saya ambil perkara ni. Sebab tu saya buat sesi video pagi ni lah, untuk memberi pandangan, memberi pandangan dan tune on track, tune balik diet dia dan juga pengambilan suplemen ataupun makanan berfungsi ataupun herba-herba yang tertentu yang digunakan untuk merawat angin, gastrik dan GERD. Kita kena tune balik. Okey, ini hasil penelitian saya lah. Saya nak share lah perkara ni kepada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah semoga bermanfaat lah. Sebelum kita mulakan, semua boleh tolong subscribe, subscribe, share dan like, dan kalau boleh tekan butang notifikasi, supaya video-video akan datang anda dapat manfaatkan bersama, InsyaAllah. Dan satu lagi saya nak beritahu, kami dah buat playlist video, so maksudnya video-video ni, kan, video-video kami dah ada 200 lebih video dalam YouTube channel Nizam Bidara. Jadi susah orang nak mencari, Bila saya suruh cari tentang penyakit gastrik ke, jantung ke, kecil manis, darah tinggi,
So Nasyid Susah ada 200. Jadi saya grupkan dalam, buat satu album dalam playlist, tajuk playlist contohnya diabetes type 2, jantung, darah tinggi, alahan, eczema. So di bawah tajuk-tajuk dalam under playlist tu ada beberapa video, ada yang sikit, ada yang berpuluh-puluh video. So saya kumpulkan video yang berkenaan dengan tajuk playlist tersebut supaya dapat mudahlah untuk tuan-tuan dan puan mendengar dan melihatnya, supaya dapat bermanfaat lah. Semua ada kaitan dari segi pemakanan, dari segi herba, dari segi kaedah bagaimana untuk mengamalkan diet yang sihat, begitu. Okey, terus kita pergi kepada tajuk kita, kan. Alright. So badan kita ni adalah terdiri daripada sel-sel hidup, kan. Sel-sel, tisu dan organ-organ. So dia dynamics. Dynamics ni maksudnya sentiasa mengalami perubahan-perubahan, perubahan-perubahan, perkembangan, kan. Ada yang mati, ada yang tercedera, ada yang rosak oleh radikal bebas, kan. Dan ada yang berlaku proses pembaharuan, begitu. Melalui gene expression oleh gene kod pada DNA kita, berlaku proses gene expression juga pada mitokondria, berlaku juga gene expression untuk menghasilkan molekul protein. Molekul protein itu untuk membina protein structure tubuh kita, untuk menguatkan tubuh kita, kan. Structure tubuh kita ni, kulit, tulang, otot, tisu kolagen, kan, rambut, semualah, saluran darah, otak, jantung, semua tu terbina daripada molekul protein structural, dan juga molekul-molekul lain lah, lemak, kolesterol, kan. Okey. Dan juga protein berfungsi macam enzim, hormon, neurotransmitter, kan, dan signaling compound dalam proses homeostasis tubuh kita. Begitulah. Jadi okey, saya kadang nak cerita terlalu menyeluruh sangat, kan. Nak bagi nampak, tapi kadang-kadang jadi panjang ceritanya. Okey. Sebenarnya untuk merawat penyakit gastrik ni dengan pemakanan dan herba, kita kena ada keseimbangan. Itu saya nak sebutkan tadi tentang keseimbangan. Bila kita amal makanan ataupun pemakanan dan diet tertentu untuk menyembuhkan penyakit gastrik dan GERD kita dah mula cenderung kepada ketidakseimbangan pada sistem tubuh kita. Kita makan perkara yang sama je, kan. Asyik makan sayur buah, begitu. Benda yang sama, tak ada pelbagai. Kita konsep pemakanan ataupun konsep nutrition, pemakanan yang sihat lah. Ini konsep asas. Ialah kita perlu mengambil pelbagai jenis makanan. Kena ubah-ubah jenis makanan, kumpulan-kumpulan makanan. Kumpulan makanan yang makronutrients dan mikronutrients. Kalori dan yang mengandungi zat-zat vitamin, minerals, antioksidan, phytonutrient, serat, prebiotik. Jadi kita kena pelbagaikan semua ni. Bukan sesuatu jenis kumpulan makanan, sesuatu jenis diet tertentu, tak. Kita kena pelbagaikan. Sebab tu saya tak syorkan sangat untuk orang gastrik dan GERD dan ada banyak angin lah, dan selalu lemah, anxiety, mengalami chronic fatigue syndrome, maksudnya rasa lemah je, letih je, kan. Jadi untuk mengamalkan diet vegetarian atau yang lebih teruk vegan ataupun diet keto, kan, ini semua
pengamalan diet dan pemakanan yang cenderung kepada sesuatu kelompok jenis makanan tertentu saja, kan. Ni saya tak nasihatkan lah, saya tak syorkan perkara ni. Kita kena ambil diet berasaskan makanan bersumber haiwan dan juga makanan berasaskan tumbuhan. Kita kena ambil dua-dua dan pelbagaikan jenis. Dan satu lagi, pantang. Bila disebut sakit je mesti ada pantang. Okay, bagi saya tak ada pantang dalam merawat penyakit, dalam mengamalkan sesuatu diet atau makanan untuk merawat penyakit kita. Kita tak ada pantang. Kita ambil semua jenis makanan. Tetapi kita kena memilih makanan yang baik, makanan yang berkualiti, makanan yang mengandungi zat-zat micronutrients, vitamin, mineral, antioksidan, anti radang, phytonutrient, semua. Prebiotics, probiotics, semua ada. Bukan hanya kalori kosong je. Kalori kosong maksudnya dia ada karbohidrat tanpa ada vitamin dan mineral, elektrolit, antioksidan. Macam nasi putih, gula putih, minyak putih. Minyak putih apa? Orang tak pernah sebut pasal minyak putih. Minyak putih itulah minyak masak, pure cooking oil. Itu tak ada zat sebenarnya. Tak ada antioksidan untuk resist oxidation yang menyebabkan kerosakan asid lemak tak tepu dalam minyak masak tersebut. Walaupun minyak kelapa, minyak pesawit sekalipun, mesti ada asid lemak tak tepu. Gitu. So, jadi kita konsep pertama, jangan berpantang dalam mengamalkan diet dan pemakanan. Bukan, jangan guna istilah pantang. Bila pantang ni dia satu jadi satu, apa orang kata, dia akan cenderung menjadi satu perkara yang ekstrim. Dia memberatkan kita untuk, macam pantang ni jadi fobia, nak ambil makan ini takut, makan ini takut, makan ni. Jadi efek psikologi, kan. Oh, saya tak boleh lah makan ni, saya pantang sebab saya ada sakit gastrik. Makan sayur kangkung angin, makan kobis angin, makan ni angin, makan ni tak boleh, makan ni bukan begitu. Jadi dia ada konsep asas. Saya selalu sebut, kita kena elak makanan yang menyebabkan keradangan. Ni yang berdasarkan pada fakta, bukan main cakap-cakap ataupun berdasarkan kepada pantang. Orang ni pantang begini, grup kumpulan gastrik ni kata pantang ni, diet ni. Tak ada. Saya pun tak pernah sebut rejim diet yang saya guna untuk merawat pesakit gastrik dan GERD ataupun pesakit kencing manis, darah tinggi. Tak pernah sebut diet apa yang saya guna untuk merawat penyakit. Tak ada diet. Kita hanya memegang pada konsep diet dan pemakanan yang selalu saya sebut pada pesakit dan customer saya, iaitu sentiasa ambil makanan whole foods. Okay, whole foods ni kata kunci. Yang pertama, makanan whole foods, alami, kata kunci kedua, seimbang, kata kunci ketiga, bebas bahan kimia aditif, kata kunci keempat, dan bebas residu ataupun sisa racun pertanian. Ini kata kunci kelima. So, amal makanan whole foods, amal dan ambil makanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan aditif kimia makanan, dalam produk makanan ataupun masakan kita pun boleh ada aditif kimia, pewarna, perasa, pewarna steroid, emulsifier, overlap, pelembut roti, pelembut biskut, macam-macam jenis lah. Dan juga residu racun pertanian, Roundup, herbicide, pesticide, insecticide, glyphosate residue. Glyphosate tu dalam herbicide, Roundup. So ini kata kunci dia. Ini saja kita kena amal secara umum lah. Spesifik nanti kita pergi satu persatu lah, penyakit-penyakit. So secara personal saya akan lebih detail lah. Ini secara umum. Konsep dia nampak secara teori macam perfect. Bebas bahan kimia aditif
Oh, tak ada pewarna, perasa tiruan, tak ada emulsifier, tak ada gula tiruan. Gula tiruan bukan gula putih, bukan gula tebu. Gula tiruan ni gula macam sakarin, aspartam, nano sugar, sucralose, nano sugar yang dikatakan gula manis 600, 700 kali ganda, 300 kali ganda. Itu bukan gula alami, itu gula tiruan, semi sintetik. Dia dah ubah sesuai molekul sucrose. Okey. Gitu. So nampak macam perfect, tak ada residu racun pertanian macam wow, mana nak cari makan tu zaman sekarang kan. So benda ni ada, so kita kena belajar, belajar pelan-pelan. Dalam video-video yang lepas saya dah ceritakan perkara ni semua. Ni semua saya nak memudahkan lah. Ini saya nak cerita dalam satu video yang lebih mudah, dan yang lebih pendek dan mudah, senang nak faham. Jadi inilah makanan yang kita perlu ambil, tentang konsep makanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia aditif dan bebas residu racun pertanian, Jadi apa saja makanan alami kita boleh ambil. Tak boleh banyak, sedikit, sebab dalam setiap makanan tu mengandungi zat yang berbeza, nutrien yang berbeza, nutrisi yang berbeza. Gandum dengan beras tak sama vitamin B kompleks dia, kan. Barley ada prebiotik yang lebih tinggi, kan. Begitulah contohnya lah, kan. Sayuran bayam, ada setengah orang tak boleh makan bayam, setengah orang tak boleh makan kangkung, kata angin, sesak nafas. Itu dia makan banyak, makan sikit beri manfaat. Sebab dalam sayuran hijau ada klorofil hijau tu, kan. Itu sangat membantu untuk boost oksigen level dalam tubuh kita. Makan banyak, tak boleh makan sikit. Dan dia ada kandungan folic acid, sejenis vitamin B kompleks yang sangat penting untuk tubuh kita, untuk sel, untuk DNA. So kita tak makan langsung sayuran berdarah hijau, so akan beri kesan sampingan kalau jangka lama lah, jangka masa panjang. Dan dia ada kaya dengan mineral, biasanya ada tinggi kandungan magnesium, potasium, zinc juga, iron juga, daun ulam raja, kan, gitu. Dan setengah orang kata kobis pula, cruciferous vegetables, kobis, bunga kobis, apa lagi, broccoli, kan. Ini semua kumpulan-kumpulan sayuran cruciferous yang dikatakan angin, yang mengandungi karbohidrat kompleks yang menyebabkan pembentukan angin. Makan sikit, tak banyak. Dia ada satu zat dipanggil yang bersifat anti-cancer. So ada manfaat, ada manfaat pada tubuh kita. Tak boleh makan banyak, makan sikit. Makan sikit tak akan jadi angin, insya-Allah. Malah dia memberi manfaat kepada sel dalam tubuh kita. Even pada orang gastrik, sikit tak apa. Dia ada serat yang kita perlukan. Dia ada bahan aktif, apa saya dah lupa lah, banyak sangatlah bahan-bahan kimia dalam tumbuhan, phytonutrient, zat-zat nutrien dalam makan berasaskan tumbuhan. So bahan tu bersifat anti-cancer. Dia boleh upregulate synthesis natural antioxidant dalam tubuh kita, dalam sel kita, untuk menyeaktifkan bahan toksin, bahan buangan, radikal bebas. Apa tu dipanggil? Yang boleh lupa pula saya. Natural antioxidant, panggil protective antioxidant enzyme, dalam sel kita. Apalah, boleh lupa pula saya. Tak ingat. Okey. So benda tu ada dalam kobis. Bunga kobis, broccoli. So bagus makan sikit-sikit. Takkan makan sikit pun takut. So kita kena jangan terlalu psycho sampai ada setengah tu fobia, terlalu fobia, takut nak makan, sedangkan makan ni semua bagus. Alright, gitu. Jadi isunya kenapa orang gastrik
makin bertambah teruk gastrik dia bila dia uh, membuat rawatan, rawatan secara alami, dengan penjagaan makanan yang begitu teliti, begitu dekat. Saya dah amal makanan sihat, saya dah tak makan ni, tapi saya makin teruk badan. So itu penyebab dia. Tak boleh, tak boleh sebab itu. Lepas tu tambah pula dia ambil suplemen, produk-produk suplemen, kan, dia ambil setiap hari selama beberapa bulan atau berapa tahun. Ini penyebab dia gastrik makin teruk. So dia dah ambil suplemen atau herba setiap hari. Setiap hari akan menyebabkan overdose. Walaupun dos yang kita ambil itu mengikut pada label yang disyorkan, tak boleh. Kita tak boleh ambil setiap hari. Especially orang gastrik dengan GERD ni, very sensitive. Ambillah seminggu sekali, 2 kali atau 3 kali. Mesti ada rehat dalam seminggu, 1 hari, 2 hari atau 3 hari, bergantung kepada jenis suplemen, kekuatan antioksidan suplemen, dan juga lagi bagusnya suplemen tu, lagi kita kena ada rehat. 1 hari, 2 hari, 3 hari dalam seminggu. Sebab kita tubuh yang sihat, sel yang sihat, yang optimal fungsinya, memerlukan keseimbangan. Keseimbangan dalam nutrien. Semua perlu keseimbangan. Itulah kita panggil homeostasis. Proses homeostasis, satu mekanisme penyeimbangan di dalam yang berlaku dalam tubuh kita. Contohnya kolesterol, kalau tinggi dia akan turunkan jadi normal, kalau rendah dia boleh naikkan, kan, melalui mekanisme tertentulah. Sama juga dengan potasium, sodium, magnesium, dia boleh, kalau tinggi dia boleh turunkan, kalau rendah. So proses meregulate, mengawal atur, menseimbangkan semua jenis nutrien dalam tubuh kita. Bila kita ambil setiap hari suplemen yang menggunakan antioksidan yang tinggi pula, so kita akan overdose dengan antioksidan, anti radang. Jadi kita akan jadi lemah. Antioksidan ni macam dia makanan yang mengandungi antioksidan. Apa maksud antioksidan? Antioksidan ni dia asalnya bagus untuk menetralkan molekul radikal bebas, kan, supaya tidak berlaku kerosakan sel secara berlebihan. Bila dia berlebihan baru berlaku kerosakan sel. Tapi memang sentiasa ada dia dalam tubuh kita dalam kuantiti yang terhad, yang tidak menyebabkan kerosakan sel. Jangan kita lampau takut radikal bebas sampai kita nak makan suplemen atau makan yang terlalu tinggi antioksidan dan berlebihan dan setiap hari. Dan kita makan sayur dan buah, lepas tu ambil pula suplemen. Tak boleh. Itu menyebabkan angin. Itu akan menyebabkan gastrik GERD lagi teruk, dan kita akan jadi semakin kurus, kan. Ambil serat banyak-banyak, ambil antioksidan banyak-banyak, anti radang banyak-banyak. Tak boleh. Kita perlukan oksidan food juga. Oksidan food tu macam fuel, bahan api lah, yang boleh digunakan sebagai bahan api dalam sel kita. Tapi bukanlah bahan api macam enjin kereta, kan, minyak petrol dibakar, kan, palang pencucur dia percikkan api, dia terbakar menghasilkan haba. Sel kita tak. Sel kita ada mekanisme biochemical reaction menggunakan enzim, kan, elektron transport, begitu. So makanan kalori yang kita makan dibakar dalam sel kita oleh mitokondria. Mitokondria ni adalah satu organel dalam sel. Organel dia kecil, mungkin boleh ada beribu-ribu mitokondria dalam satu sel. Kalau dalam sel otot, sel jantung tu banyaklah mitokondria. So kita perlu kalori untuk membakar bahan api tersebut, menghasilkan tenaga ATP untuk digunakan oleh tubuh kita, untuk kita bergerak, untuk berkekuatan, untuk beri kekuatan berjantung supaya dia pam darah. Kalau tak ada kalori, macam mana jantung kita nak pam? Macam mana otot-otot kaki dan tangan kita
nak mengecut, nak buat pergerakan, nak berjalan, nak ambil barang, nak buat kerja, semua kerja yang ringan, kerja yang berat, malah otak kita juga memerlukan tenaga ATP yang banyak. Walaupun kita tak bekerja, kita tidur sekalipun, kita ada basal metabolic rate. Maksudnya sel kita sentiasa bermetabolisme, menghasilkan tenaga. Kita bernafas, kan? Proses pemulihan sel kita, cell regeneration, gene expression itu sentiasa berlaku. Itu memerlukan tenaga, kan? Kalaulah kita tak makan kalori, kita limit. Banyak orang gastric GERD ni saya tengok dia dah jadi satu keterlaluan, melampau-lampau dalam pengamalan diet untuk merawat penyakit gastrik angin dia. So dia hanya ambil yang baik-baik. Maksudnya kalori ni tak baik. Kalori, karbohidrat ke lemak, protein ni semua tak baik, kena kurang. So makan sayur banyak, buah banyak, kan? Begitu. Ataupun makan suplemen setiap hari, tak boleh. Ini memang tak boleh. Saya banyak jumpa orang begini. Dah berlama berapa bulan, berapa tahun dia mengalami gastrik, dah baik, datang balik, kan? Sampai ada yang datang berkali-kali, baik datang penyakit gastrik ni tak baik-baik, sampai dia pun dah jadi macam kecewa, putus asa, tak tahu nak buat apa dan tak mau ubat. Dia dan semakin teruk sampai ke tahap tu. Sebenarnya dia sedang mengalami situasi ketidakseimbangan dalam pemakanan dia. Pemakanan dia tak seimbang. Itulah dia keseimbangan antara kalori dan antioksidan. Tak boleh ambil terlalu banyak antioksidan. Kita perlu ambil dalam kuantiti yang kita perlukan. Sikit. Kalori kena banyak. Antioksidan sikit. Sayur buah sikit. Janganlah makan sayur buah banyak, nasi makan sikit, kan? Lepas tu tak makan pula lemak-lemak, kolesterol. Tak boleh. Tak makan lemak, tahan kolesterol. Memanglah orang gastrik GERD, dia susah nak hazam lemak, kan? Tapi kena ambil sikit. Tak makan langsung tak boleh. Sebab lemak ni dia perlukan oleh tubuh kita untuk meningkatkan keupayaan tubuh menyerap lipid soluble nutrients. Maksudnya zat yang larut lemak, larut minyak, macam vitamin A, D, E, K. Dan juga menyerap mineral juga memerlukan lemak-lemak dalam makanan kita. Lemak makanan kita, lemak macam mana yang disyorkan untuk merawat penyakit gastrik dan GERD? Santan, susu, kan? Susu orang kata gastrik ni sensitif setengah orang. Ya, betul. Carilah susu organik, dan minum sikit, tak apa. Sikit tak jadi mudarat. Ataupun yogurt lebih mudah dihazam sebab dia dah ada fermentation. So bakteria lactobacillus dah menghadamkan sebahagian protein dan menghasilkan peptide dan asid amino. Jadi lebih mudah diserap dalam tubuh kita. Tak boleh makan banyak, makan sikit. Dia masam, saya faham. Tapi makan sikit-sikit, ubur gula organik sikit. So, kena balance. Masam kena balance dengan benda manis atau masin. Barulah tidak menghasilkan kesan adverse, tak ada jadi angin, tak jadi gastro. Kena makan daging. Kena makan daging juga. Memang daging tak boleh hazam, tapi cara masak, sup, ambil asid amino, peptide dia. Lamb, ayam kampung, begitu. Bukan tak makan. Ini yang saya nak tekankan. Orang gastrik GERD ni takut nak makan. Dia takut nak makan. Sebab pengalaman dia, kan, makan ni sakit, makan ni jadi susah, makan ni jadi trigger simptom-simptom gastrik dan GERD, anxiety, panic attack. Semualah simptom-simptom yang ada bagi setiap orang. Itu mungkin berbeza sikit. Tak apa tu. Sebab cara tak betul, cara masak. Banyak benda banyak benda dalam banyak isu dalam pemakanan kita kena ambil tahu. Jadi boleh dengar video-video saya lepas. Kalau nak cerita semua tak sempat dalam video ni. 30 minit saja saya dibenarkan bercakap. Sebab telefon saya telefon zaman batu tak tukar-tukar lagi. Nak tukar iPhone pula ni, kan. InsyaAllah lah ada rezeki tu orang banyak, kan. So begitu
kita kena makan semua makanan. Tak boleh banyak, sikit. Dan cara menyediakan makanan, saya dah terangkan cara menyediakan makanan yang macam mana nak meningkatkan penyerapan dan supaya tak trigger bagi gastrik dan GERD dan angin. Dalam video-video yang lepas, sila lihat playlist rawatan gastrik dan GERD angin ada. So begitu. Jadi kita kena ambil semua makanan. Walaupun gastrik dan GERD ni sistem penaman dia lemah, dia tak boleh digest food. So kita sediakan makanan tu dengan cara yang boleh kita hadam dengan cepat dan serap zat dia. Begitu. Konsep. Itu konsep dia. Ini tak makan santan, tak makan apa. Makan rebus saja, makan ikan bakar je, lepas tu ikan selar je hari-hari. Memang tak cukup zat badan. Memang selepas beberapa minggu atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan timbul angin dan badan dia menyusut dan dia akan lemah. Silap menggeletar badan dia. Tak cukup vitamin lah, tak cukup kalori lah, macam-macam yang tak cukup, mineral tak cukup. Begitu. So faham perkara ni insya-Allah. Semoga yang tak faham sila komen di bawah, saya cuba jawab, ataupun WhatsApp pada saya saya personal 016 436 9630. Kan benda ni boleh dirawat, boleh diubah dan kita boleh menjalani kehidupan seperti orang biasa dan kita boleh pulih balik macam zaman kita sihat, tak ada gastrik, GERD dan angin. Boleh sebenarnya, tapi kena betul seimbangkan pemakanan kita tu, diet kita dengan diet yang sihat macam saya sebut tadi lah. Makanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia aditif dan bebas residu racun pertanian. Itu sahaja. Right? Okay, semoga manfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.